Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا عليم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita meneruskan pembacaan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan himpunan daripada hadis-hadis Sahih Bukhari berkaitan dengan hukum hakam. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan tajuk binatang yang boleh dibunuh. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minad dawabi kulluhunna fasiq yuqtalna fil haram al-ghurab wal hida'atu wal aqrab wal fa'ratu wal kalbul aqur aw yuqtalu khamsun fawasiq fil hilli wal haram. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuqtalu khamsun fawasiqu, lebih tepat yuqtalu khamsu fawasiqi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 haiwan yang kesemuanya bahaya. Yang disebut semuanya haiwan yang fasik. Diterjemah sini sebagai haiwan yang bahaya dan boleh dibunuh di tanah haram Mekah, iaitu gagak, helang, kalajengking, tikus dan anjing liar. Dalam riwayat Imam Muslim, 5 binatang yang berbahaya sama ada di tanah haram maupun bukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita dah mengetahui bahawa di dalam ihram banyak pantang larangnya. Termasuk pantang larang ketika ihram, iaitu seseorang dilarang daripada berburu. Walau bagaimanapun ada binatang-binatang yang masih dibenarkan bagi orang yang dalam keadaan ihram, apatah lagi ketika tidak ihram, dibenarkan bunuh binatang tersebut. Kenapa? Kerana binatang tersebut digelar sebagai fawasik, binatang yang fasik, binatang yang jahat, yang memudaratkan sama ada, kalau kita lihat di dalam apa yang disebutkan di sini, para ulama membuat kesimpulan sama ada binatang tersebut boleh memudaratkan tubuh badan kita ataupun boleh merosakkan harta kita. Contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghurab wal hida'ah wal aqrab wal fa'ratu wal kalbul aqur. Gagak, helang, kalajengking, tikus dan anjing liar. Selain daripada tikus, tuan-tuan, binatang-binatang ni dia mengancam kesihatan tubuh badan kita. Kalajengking dia sengat kita, boleh jadi dia sengat. Anjing liar boleh membahayakan seseorang. Dan tikus, tuan-tuan, sebagai simbolik kepada binatang yang merosakkan harta benda. Sebab itulah para ulama menyatakan bahawa binatang yang kita boleh bunuh
iaitu binatang yang memudaratkan tubuh badan kita, dan yang kedua yang merosakkan harta benda kita. Seorang petani, bagi contohnya serangga-serangga yang merosakkan tanaman, itu boleh dibunuh kerana fawasik, binatang yang jahat, binatang yang fasik. Fasik ini bukannya orang saja ada fasik, binatang juga ada yang fasik, yang boleh kita bertindak membunuh mereka, membunuh binatang tersebut. Sama ada sebagaimana yang saya sebut tadi, disimpulkan dengan dua bahagian. Bahagian yang pertama membahayakan tubuh badan kita, yang kedua merosakkan tanaman kita, merosakkan harta benda kita, termasuk tanaman. Tuan-tuan, selain daripada dua ni, tak ada sebab kita nak bunuh binatang. Pergi masuk dalam hutan, buat apa? Saja-saja masuk dalam hutan nak cari kok ada semut, bawa riksek satu, baygon, bawa baygon, pergi sembuh. Jumpa semut, dia sembuh. Padahal semut dalam hutan tidak memudaratkan dia. Kalau semut dalam rumah, lain cerita. Semut dalam rumah mengganggu kehidupan kita, tetapi semut dalam hutan saja-saja. Saja-saja cari semut dalam hutan nak bunuh. Ataupun lama tak menembok, orang yang ada senapang masuk dalam hutan sekali, bukannya nak buat apa, saja nak cari apa, nampak apa binatang pakai tembok dia. Semata-mata nak main, nak tembok, nak membunuh binatang tanpa ada sebab, dia merupakan salah satu daripada kesalahan. Ular juga di antara yang disebut oleh Nabi SAW, kita boleh bunuh. Kita boleh bunuh ular. Kerana apa? Kerana dia membahayakan, dia mengancam nyawa, mengancam tubuh badan kita. Ini binatang-binatang yang kita boleh bunuh. Kita pergi ke kebun, tengok mengkaru, saja-saja kita nak bunuh mengkaru. Tak boleh, mengkaru dia tak ada apa pun. Duduk main gimari, numpang teduh gitu saja. Dia tidak merosakkan tanaman kita, dia tidak merosakkan bangunan, pondok kita. Itu ukurannya, tuan-tuan. Mana binatang yang tidak memudaratkan tubuh badan kita, binatang yang tidak merosakkan harta benda kita, kita kena ada sikap kasihan belas kepada binatang. Sebagaimana yang kita biasa dengar hadis, bagaimana seorang diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka semata-mata dia memberi anjing minum. Dan ada orang lain pula yang dimasukkan ke dalam neraka semata-mata kerana menyeksa kucing. Seksa kucing, masuk dalam neraka. Begitulah tuan-tuan, di antara yang disebut ini sebagai al-kalbul akur, anjing liar. Liar di sini iaitu bukannya liar tak ada bertuan, tetapi anjing yang mengganggu ketenteraman awam. Yang tu boleh kita bunuh. Dulu tuan-tuan ada satu isu, Tok Imam ke ahli jawatan kuasa masjid bunuh anjing dekat dengan salah satu daripada yang berdekatan dengan surau. Jadi kecoh satu Malaysia duk marah ke tukang bunuh. Kata tidak ada kesian belah kepada binatang, tidak ada itulah, macam-macam. Semua duk pakat kutuk. Tetapi di dalam ulasan-ulasan dan kritikan-kritikan tersebut, tidak ada seorang pun yang buat andaian ataupun nak persoalkan kenapa tu si fulan tersebut bertindak membunuh anjing. Kalaulah anjing tersebut anjing yang mengganggu orang ramai, menakutkan orang nak pergi ke surau, setiap kali orang pergi ke surau dia menyalak, maka hukumnya harus dibunuh. Mengganggu suara, tengah-tengah malam lagi menyalak, anak-anak nak tidur, boleh bunuh.
Tapi zaman kita ni tuan-tuan, kalau tok imam AJK masjid buat salah sikit, seolah-olah 90% duk kutuk. Suara-suara membela tak berapa nak dengar ada. Tapi tuan-tuan cuba artis buat salah. Kalau artis buat salah duk pakat cari 1001 alasan nak membenarkan tindakan artis tersebut. Ni zaman punah. Zaman punah. Tak tengok boleh ataupun tidak hukum bunuh anjing tu. Tengok anjing tu anjing yang macam mana. Kalau tak tahu, jangan duk kata. Kita tak tahu, kita bukan duduk situ, kita tak tahu kisah yang sebenar. Jangan marah orang bunuh anjing. Jangan marah. Kerana boleh jadi anjing tersebut anjing yang mengganggu ketenteraman awam. Dia termasuk daripada al-kalbul aqur, yang mana Nabi membenarkan kita bunuh, kerana dia dengan membunuh binatang yang seumpama itu kita dapat menjaga ketenteraman awam. Sebab itulah tuan-tuan kita kena cermat dalam sebarang ulasan. Orang kata ada tok imam bunuh anjing. Selalu kita bantai. Tok imam nampak warak, rupanya tidak ada kasihan belas dengan binatang. Sedangkan Nabi orang yang kasihan belas dengan macam-macam tuan-tuan. Kamu tahu tak keadaan yang sebenar? Tak tahu keadaan yang sebenar, jangan ada ulah. Kemudian tajuk yang seterusnya masuk ke Mekah dan lain-lain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala ibn Khatal muta'alliqun bi astari al-Ka'bati faqala uqtuluh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada tahun pembukaan Mekah, dan baginda memakai topi besi. Ketika baginda mencabutnya, seseorang mendatanginya dan memberitahu Ibnu Khatal bersembunyi di kain Kaabah. Maknanya dia gantung dengan kelambu Kaabah. Nabi serta-merta berkata, bunuhlah dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, semua kita tahu bahawa ketika mana Nabi nak membuka kota Mekah, dan orang kafir musyrikin merasakan mereka tidak lagi mampu untuk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bala tentera Islam. Mereka terpaksa mengaku kalah dan menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membiarkan Rasulullah masuk kota Mekah, masuk ke dalam Kaabah, termasuk ke Kaabah. Dan ketika itu Nabi menyatakan bahawa sesiapa yang duduk di Baitillah, duduk di dalam Masjidil Haram, fahuwa amin, dia selamat. Siapa yang duduk di rumah dia selamat. Siapa yang duduk di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Maknanya kalau duduk merayak lagi, itu jaga. Seolah-olah kamu nak mencabar tentera Islam. Siapa-siapa yang ada unsur nak mencabar tentera Islam, tak selamat. Jadi Nabi arahkan orang kafir musyrikin Mekah duduk di rumah senyap-senyap, ataupun duduk dalam Masjidil Haram, mereka tidak akan diapa-apakan. Bahkan kemudian daripada itu Nabi menyatakan bahawa izhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan. Nabi membebaskan, memaafkan kafir musyrikin Mekah walaupun sekian lama, sebahagiannya sekian lama memerangi dan memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa individu yang Nabi tidak maafkan. Tiada maaf bagimu. Bukan Nabi maafkan semua. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada penceramah-penceramah bila dia baca hadis izhabu wa antum tulaqa, dia kata Nabi maafkan semua sekali. Tak, bukan semua. Ada yang dikecualikan. Ada beberapa orang yang kita kira dengan bahasa mudahnya kepala pengat. Hak kepala pengat sangat, yang ni tak ada, tidak ada
maaf bagimu, iaitu nak tak nak kita kena bunuh. Antaranya siapa? Antaranya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ni sampai peringkat dia gayuk kat Kaabah dah. Gayuk kat kelambu Kaabah. Bergayuk kat kelambu Kaabah pun mau ingat mau selamat. Tak. Sahabat kata ada seorang Ibnu Khattal duk gayuk kat kelambu Kaabah, tak selamat kerana Ibnu Khattal ni dia pernah memeluk Islam dan murtad, lawan Islam, bunuh hamba-hamba dia. Mana banyak sangat jenayah dia ni. Dia ni kalau kita maaf pun tak boleh nak percaya lagi. Orang macam ni jawapan dia kena bunuh. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang kata Nabi ni seorang pemaaf, memang Nabi seorang pemaaf. Tetapi Nabi juga seorang yang tidak lemah nak memaafkan semua jenis manusia. Bukan Nabi ni maafkan semua jenis manusia, tidak. Kalau maafkan semua jenis manusia itu maknanya lemah. Orang yang boleh menggugat lagi keamanan umat Islam, ketika tu Nabi terus bertindak uqtuluh. Nabi kata bunuh dia. Hak ni aku tak bagi can. Hak lain tak apa aku maaf, tapi Ibnu Khattal ini tidak ada pilihan melainkan bunuh dia. Sebab itulah tuan-tuan, tindakan seorang kepimpinan bukannya kebijaksanaan seorang kepimpinan bukan hanya ketika dia memaafkan orang lain saja, tetapi ketika dia bertegas juga. Itu bertegas di tempat yang perlu dia tegas, dan dia berlembut di tempat yang perlu dilembut. Dan kalau kita tengok bagaimana orang yang Nabi maafkan, hasil daripada Nabi maafkan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong orang memeluk Islam. Kerana tengok sikap Nabi, bagaimana Nabi tidak berdendam kepada kebanyakan masyarakat yang pernah memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang kafir, kebanyakan orang ramai yang pernah memerangi baginda. Tapi beberapa kerat hak yang kepala haliang, hak kepala pengat, hak yang memang tak boleh nak percaya langsung, banyak kali dah terkena dengan dia ni, hak ni tak ada. Uqtuluh, bunuh, Nabi kata. Itu kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar, dalam hadis ni juga Nabi masuk ke menunjuk Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan pakai topi besi. Para ulama menyatakan bahawa kita perlu berikhtiar untuk menyelamatkan diri, bukan hanya itulah konsep tawakal yang sebenar. Bukan hanya kita bergantung dengan Allah Ta'ala saja. Tak apalah, tak pakai baju besi, tak ada persediaan apa, kita tawakal je lah. Kalau mati, mati syahid. Itu bukan cara yang sebenar. Dalam nak berperang, Nabi cukup lengkap. Apa kelengkapan yang ada, Nabi guna. Nabi guna baju besi, Nabi guna topi besi untuk melindungi diri. Nabi guna nak ajar kita supaya kita berusaha, perlu berusaha. Bila kita dah usaha untuk menyelamatkan diri kita, barulah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal ni kerja hati. Anggota kita kena usaha bagaimana kita nak menyelamatkan daripada diri kita daripada apa-apakan oleh musuh di dalam peperangan. Mampu baju besi, baju besi. Mampu pakai ada topi besi, pakai topi besi. Begitulah juga ikhtiar kita dalam perkara-perkara yang lain. Dalam mencari rezeki, kita perlu bertawakal. Macam mana tawakal mencari rezeki? Usaha dulu. Kita usaha, hati kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kerana kadang-kadang hak kita usaha tu banyak juga yang tak dapatnya. Lari daripada target kita. Itu ketetapan Allah Ta'ala. Ada juga kadang-kadang kita tak usaha tapi dapat.
Waktu kita tak usaha dapat, waktu kita usaha tak dapat. Ada, itu ketentuan Allah Ta'ala. Jadi Nabi usaha. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min kada min ath-thaniyatil ulya allati bil batha wa kharaja min ath-thaniyatis sufla. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dari arah Kada, dari Thaniyatul Ulya di Batha dan keluar melalui Thaniyatus Sufla. Jadi tuan-tuan, Nabi masuk ke Masjidil Haram melalui jalan atas, Nabi keluar melalui jalan bawah. Para ulama menyatakan kalau zaman sekarang ni, di mana Saniyatul Ulya, kalau tuan-tuan biasa pergi ke Mekah, bahagian belah Kubur Ma'la ni. Kubur Ma'la bahagian atas bukit, Nabi masuk ikut situ. Daripada atas turun ke bawah sampai ke Masjidil Haram. Kemudian nak balik, Nabi tak ikut jalan yang sama, Nabi lalu ke bawah pula. Kalau zaman sekarang ni mispalah, bahagian rendah tu turun ke bawah. Kerana apa? Apa hikmah dia? Tuan-tuan, antara hikmahnya supaya kita, setiap langkah kita yang berlainan tempat, mula-mula nak pergi ke masjid melalui jalan yang lain, balik melalui jalan yang lain, setiap tempat yang dipijak oleh kita, yang dilalui oleh kita, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya. Sebab itulah banyak ketikanya kita digalakkan supaya kita memilih jalan yang berbeza. Nak pergi semayang raya, pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain, supaya semua jalan-jalan yang dilalui itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saksi kita pergi dan balik daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talhah fa aghlaqu alaihim al-bab falamma fatahu kuntu awwala man walaj falaqitu Bilalan fasa'altuhu hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am bainal amudain al-yamaniyain. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Baitullah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talhah. Ini tiga orang. Nabi, Usamah bin Zaid, Bilal, empat orang. Nabi, Usamah bin Zaid, Bilal, Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah ni sahabat yang memegang kunci Kaabah. Kemudian mereka menutup pintu. Ketika mereka membuka, aku orang pertama yang masuk, kata Abdullah bin Umar. Aku temui Bilal dan aku bertanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di dalamnya? Dia menjawab, ya. Tepat di antara dua tiang Yamani. Dalam Kaabah tu dia ada beberapa tiang, Nabi semayang di antara dua tiang di dalam Kaabah. Jadi tuan-tuan, hadis ini para ulama menyatakan bahawa bagi mereka yang berkesempatan digalakkan masuk ke dalam Baitillah, masuk dalam Kaabah. Yang ada peluang lah, bagi orang yang ada peluang masuk. Contoh kalau tuan-tuan jadi Perdana Menteri lah katakan, pergi persidangan di Saudi, tiba-tiba diajak masuk ke dalam Kaabah, masuk. Jangan waktu tu nak menolak. Kalau ada peluang masuk. Itu satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi juga pernah masuk dan bersembahyang di dalam Kaabah. Kalau kita tidak ada peluang, tak apalah, kita buatlah ibadat-ibadat yang lain. Kerana peluang untuk kita nak dapat pahala bukan satu cara tu je. Tak dapat hak ni, Allah Ta'ala bagi
hak lain. Maknanya kalau masuk dalam Kaabah, orang yang duduk dalam Kaabah, tuan-tuan, dia kiblat dia bebas. Bebas nak pusing kat mana pun tak apa. Pusing kiri kanan tak jadi masalah. Pusing kat mana sekalipun tak jadi masalah. Tapi orang yang duduk di luar Kaabah barulah dia kena ngadap Kaabah. Sebab duduk dalam dah. Duduk dalam Kaabah dah. Kok mana pun Kaabah juga. Dia pusing ke sini, dia ngadap Kaabah, pusing sini, Kaabah juga. Jadi arah mana sekalipun tidak jadi masalah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, perintah supaya menghadap Kaabah, iaitu bagi orang yang duduk di luar daripada Kaabah. Dalam Kaabah tidak jadi masalah. Nabi semayang di dalam Kaabah. Dan sahabat-sahabat ni, tuan-tuan, dia sentiasa nak tahu apa yang Nabi buat, kerana apa yang Nabi buat menjadi syariat untuk diikuti. Jadi Abdullah bin Umar, dia tak lepas nak masuk. Dah masuk 4 orang, tutup pintu. Sebab kalau tak tutup, tak kunci, aghlaqul bab, kalau tak kunci pintu Kaabah, rasanya penuhlah sahabat lain nak pakat masuk belaka. Jadi 4 orang saja masuk, kunci pintu. Bila buka balik, Nabi nak keluar, cepat-cepat Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal. Tanya Nabi semayang tak dalam tu. Nak tahu bahawa apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang bila ada peluang masuk ke dalam Kaabah. Masuk dalam Kaabah, Nabi setakat nak tengok tiang saja ke? Ataupun Nabi berzikir saja ke? Ataupun Nabi buat apa? Ada ibadat-ibadat yang khusus di dalam Kaabah. Jadi sahabat nak tahu, rupa-rupanya Nabi masuk ke dalam Kaabah dan bersembahyang 2 rakaat di dalam Kaabah. Mana sunat sembahyang di dalam Kaabah. Tapi hak ni peluang ni tak ramailah dapatnya. Tapi kalau orang yang boleh masuk ke dalam Hijr Ismail, itu dah dikira di dalam Kaabah dah. Masuk dalam Hijr Ismail tu, sembahyang situ, kalau ada peluang, itulah yang lebih mudah lagi. Kadang-kadang ada ketikanya dia buka untuk orang ramai masuk ke dalam Hijr Ismail, dia buka sekejap bagi peluang dalam 10-20 orang, kemudian dia tutup. Buka 10-20 orang, dia tutup, kemudian dia suruh keluar pula, orang lain pula masuk. Ada ketikanya penjaga-penjaga, pengawal-pengawal di situ, di sekeliling Kaabah tu, dia benarkan kita masuk ke dalam Hijr Ismail. Sebenarnya Hijr Ismail tu sebahagian daripada bahagian dalam Kaabah. Dikira dalam Kaabah dah tu. Kemudian tawaf dan adab-adabnya. An Umar radhiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajaril aswad faqabbala wa qala inni la'alamu annaka hajarun. Annaka ke annaki? Sepatutnya annaki. Annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Annaka hajar muzakkar. Annaka hajarun la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mengunjungi Hajarul Aswad sambil berkata, saya tahu engkau hanyalah sebongkah batu yang tak mendatangkan manfaat dan juga bahaya. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku juga tidak akan menciummu. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dalam riwayat, dalam kitab kita ni dan dalam mana-mana kitab hadis, kita tak jumpa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana beliau tidak dikenali sebagai mukatsirina minar riwayah.
beliau bukannya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tetapi beliau merupakan sahabat yang kedua yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya sahabat yang pertama yang paling mulia Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Osman, yang keempat Ali. Yang kelima dan ke-10, 5 hingga 10 sahabat yang 10 yang dijamin baki 10 yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, antara kelebihan yang ada pada beliau yang tidak ada pada sahabat yang lain, apa yang dinamakan muwafaqat Umar. Apa makna muwafaqat Umar, tuan-tuan? Muwafaqat Umar ini cadangan Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cadangan tersebut turun wahyu menyokong cadangan Sayyidina Umar. Tu bukan calang-calang, tuan-tuan. Cadangan kita, tuan-tuan, kalau kita cadang dalam mesyuarat, kita cadang, tiba-tiba cadangan kita tu pengurusi masjid setuju, kemudian pengurusi masjid bawa pula cadangan kita jumpa dengan Tuan Kadi, Tuan Kadi setuju, Tuan Kadi pula bawa pula cadangan kita tu ke peringkat negeri, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pahang setuju, pengarah Jabatan Agama Islam bawa pula ke tuanku, tuanku setuju. Cuba bayangkan, cadangan kita kalau sampai peringkat tuanku setuju, bangga so kira lah. Suatu benda yang kita rasa ada kelebihan pada diri kita. Tak sampai ke tuanku pun, tuan-tuan, kalau pengerusi masjid setuju pun rasa puas hati dah. Kalau tak setuju tu rasa tak puas hati. Tapi Sayyidina Umar ni, beberapa cadangan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ayat Al-Quran sama dengan cadangan Sayyidina Umar. Dalam isu, antaranya dalam isu tawanan perang Badar, Nabi bincang dengan sahabat macam mana nak buat. Ada sahabat cadang begitu, ada sahabat cadang begini. Akhirnya Nabi buat keputusan, kita minta dia mengajar, ajar orang menulis, ajar orang baca, kemudian kita bebas dia, kita dapat juga faedah. Umar kata, dah, aku cadang supaya bunuh. Jadi banyak cadangan, orang ni cadang macam-macam. Akhirnya Nabi pilih untuk tidak membunuh tawanan perang Badar. Akhirnya turun ayat menyokong cadangan Sayyidina Umar. Nabi duduk di rumah, tuan-tuan. Rumah Nabi peringkat awal macam mana? Rumah Nabi, di situlah isteri beliau duduk, di situlah tempat dia tidur, di situlah tempat dia makan, di situlah tempat dia menerima tetamu. Cuba bayangkan gambaran peringkat awal rumah Nabi. Kosong gitu saja. Masuk dalam rumah, situlah isteri Nabi duduk, situlah tempat tetamu, situlah tempat Nabi tidur, segala-galanya di situ. Cadangan Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, yadkhulu alaikal bar wal fajir. Wahai Rasulullah, hak masuk jumpamu ni macam ragam manusia, ada hak yang baik, ada orang jahat. Hak yang mata melila sikit tu, jaga. Jadi aku cadang molek buat tabir sikit. Supaya bila datang tetamu, isteri duduk di sebalik tabir dah. Jadi tidaklah timbul masalah dah. Maklumlah duduk rumah sendiri. Jadi cadangan Sayyidina Umar tu turun ayat Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Maknanya sokongan terhadap cadangan Sayyidina Umar. Dan ada beberapa ayat lagi. Ini di antara kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu
sehingga Nabi menyatakan laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada lagi Nabi selepas pada aku, yang paling layak jadi Nabi adalah Umar. Itu kehebatan yang ada pada Sayyidina Umar. Setiap sahabat tu dia ada kehebatan yang tersendiri. Walau bagaimanapun yang paling hebat adalah Abu Bakar. Itu memang tidak dinafikan. Dalam hadis ini Sayyidina Umar kata apa? Dia berkata kepada Hajar Aswad. Kenyataan Sayyidina Umar ini nak mengingatkan kita. Dia kata apa? Dia kata, wahai batu, mu ni batu je. Bukan kamu yang memberi manfaat dan mudarat kepada orang. Kalau orang sakit bukan kerana tak cium mu. Orang sihat bukan kerana cium mu. Mana cium kamu ini semata-mata ikut Nabi saja. Allah Ta'ala yang mengurniakan kesihatan, Allah Ta'ala yang mengurniakan rezeki, Allah Ta'ala yang mengurniakan segala-galanya, dan Allah Ta'ala juga yang menarik kesihatan. Sayyidina Umar pesan dengan pesanan ini nak mengingatkan kita supaya kita meyakini bahawa Allah lah segala-galanya. Dah ibadat tu buat apa? Dah kalau gitu apa faedahnya kita cium? Faedah kita cium ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Nabi buat, kita buat. Banyak ibadah-ibadah yang kita tidak diketahui apakah hikmah dia. Semata-mata kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, dalam ibadat jangan kita nak reka-reka apa-apa ibadat. Jangan nak buat itu, nak buat ini. Benda yang Nabi tak buat, jangan kita nak reka sana reka sini. Itu satu kesilapan yang diistilahkan sebagai bid'ah. Mereka-reka suatu. Apa yang Nabi tak cium, jangan cium. Kadang-kadang orang pergi ke Mekah, bukan dia tak dapat cium Hajar Aswad, tiang masjid dia cium. Cium tiang masjid. Kadang-kadang ada kata, ni tiang tempat Nabi mula berjalan dan borak dulu dekat tiang ni lah. Jadi awak pakat cium tu. Sampai pengawal terpaksa jaga pula. Jaga khusus tiang tu. Kerana ada kepercayaan bahawa situ tempat borak punah tu ada cium. Kalau borak tu pun, kalau betul borak punah situ tempat sampainya borak sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi tak cium, tak payah cium. Apa masalahnya? Jadi orang ni pelik-pelik. Ada tempat habis dicium. Kalau Syiah lagi lah tuan-tuan. Syiah lambat jumpa kubur, dia cium belaka. Kubur dikaitkan dengan keturunan Nabi, habislah. Cium batu kubur, cium batu nisan, cium pagar kubur, macam-macam tuan-tuan. Itu suatu tindakan yang dinamakan bid'ah. Kita nak cium apa yang Nabi suruh untuk kita cium. Antaranya sunnah Nabi cium apa? Cium anak-anak yang kecil. Pernah Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, cucu baginda Hasan datang. Dia cium, Nabi cium cucu Hasan. Aqra' ni dia kata, aku ada 10 orang anak, tapi seorang pun aku tak pernah cium. Nabi tegur Al-Aqra'. Nabi kata, man la yarham la yurham. Ingat, orang yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi oleh orang. Jadi kita dengan anak cium. Cium anak kecil. Tapi tuan-tuan, cium anak ni kena berpada-pada. Kadang-kadang dicium anak daripada kecil sampai anak umur 25, cium macam budak kecil lagi. Banyak saya tengok. Hantar anak ke kolej, hantar anak ke tu naik bas macam-macam tu. Anak dah umur 20-an. Ayah duk cium pipi, cium itu, cium. Tak boleh tuan-tuan.
Ayah nak cium anak, ni cium dahi je. Kalau waktu kecil tak apalah. Umur 2 tahun, umur 1.5 tahun tu tak apalah. Tapi orang ni umur 25, duk cium pipi lagi. Ini suatu kesilapan. Satu kesilapan yang kadang-kadang dah jadi suatu budaya. Tak apa, anak sendiri. Tuan-tuan jaga. Anak-anak kata jangan ingat syaitan tak cuba mengalihkan pemikiran kita atau kita bimbang situ. Jadi kita nak cium dahi. Dengan anak yang dah berusia, kita cium dahi sebagai tanda kita mengasihi mereka. Dan Nabi juga cium cucu dia. Dah Nabi tak cium dah anak. Tuan-tuan, bila Nabi dia dilantik menjadi Rasul, anak Nabi siapa dia? Yang dah besar sikit, Fatimah dah besar. Nabi tak cium dah depan orang ramai. Hak yang kecil, cucu dia. Ketika tu cuculah sebagai ikutan kita. Nabi cium cucu, kita ciumlah anak kita yang masih kecil. Itu salah satu daripada sunnah, kita mencium kanak-kanak yang masih kecil. Benda-benda yang Nabi tak cium, tak payahlah kita nak cium. Itu suatu peringatan untuk kita semua. Sebab itulah Sayyidina Umar berpesan, walaupun kita mencium Hajarul Aswad, tetapi kita kena yakin bahawa perbuatan kita itu semata-mata kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada keyakinan lebih daripada itu. Jangan kata siapa dapat cium Hajarul Aswad maka dia dapat rezeki yang melimpah-limpah. Siapa yang tak dapat cium Hajarul Aswad maka tidak berbau syurga dia. Jangan buat andaian yang sedemikian rupa. Kerana tuan-tuan, andaian yang sedemikian rupa kadang-kadang menyebabkan orang balik daripada Mekah malu nak mengaku tak dapat cium Hajarul Aswad. Tapi sekarang ni bila orang dah ada ilmu, orang tak kisah dah. Ada ilmu, orang tahu cium Hajarul Aswad tu sunat saja. Tapi zaman-zaman dulu orang ingat macam rukun haji. Boleh katakan hampir semua balik daripada Mekah kata sempat cium Hajarul Aswad. Kesian ke makcik-makcik kita. Kadang-kadang dia terpaksa lah tak dapat cium pun, nak menyedakkan hati orang. Dia kata sempat cium, wangi, padahal dok pun. Kita yang badan sihat ni bukannya senang nak cium, musim haji lah pula. Itu tuan-tuan, suatu peringatan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada kita semua. InsyaAllah kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.